nampak saya punya slide? Belum keluar? Nampak cikgu. Belum, dah nampak. Dah. Saya punya loading ni. Saya punya loading. Okay, harapnya boleh nampak saya punya slide show. Okay, yang ni saya pin sekejap. Nampak cikgu? Okay. Nampak. Okay, untuk komponen kecergasan ni boleh rujuk buku teks. Yang tak ada buku teks dia rujuk saya punya PowerPoint. Sekejap saja ringkas. Sebenarnya untuk satu ini saya dah sentuh berkaitan dengan komponen kecergasan unit yang pertama iaitu mana ni? Okay, unit yang pertama iaitu kita tengok standard pembelajaran. Hari ni kita lebih kepada melakukan senaman meningkatkan kapasiti aerobik. Nanti saya terangkan apa itu aerobik. Yang lain-lain tu untuk tajuk yang seterusnya. Nombor 2, 3, 4, 5, 6, 7 tu tajuk yang seterusnya. Cuma hari ni kita lebih kepada meningkatkan kapasiti aerobik. Okay, yang pertama awak kena tahu apakah maksud kecergasan. Kecergasan bermaksud keupayaan sistem tubuh badan untuk bekerja dengan efisien bagi membolehkan seseorang itu menjadi sihat serta dapat melaksanakan aktiviti dalam kehidupan seharian. Yang ini dipetik oleh Corbin dan Lindsay tahun 2006. Ini dalam buku buku teks pun ada. Nak rujuk lah. Okay, yang kedua, ini tak dalam buku teks tingkatan 1. Yang ni saya ambil dalam silibus yang lama ada. Okay, untuk komponen kecergasan, dia ada 2. Yang pertama ialah komponen kecergasan berasaskan kesihatan yang kita belajar dalam buku teks sekarang. Okay, ada 5 komponen iaitu kapasiti aerobik, yang kedua daya tahan otot, ketiga kekuatan otot, yang keempat flexibility ataupun kelenturan, yang kelima ialah komposisi badan. Semua 5 ni kita belajar dalam tingkatan 1 buku teks dan tingkatan 2 pun dalam buku teks pun ada. Cuma untuk perbezaan dia, kalau dulu tingkatan 1 dia ada komponen kecergasan berasaskan perlakuan motor. Sekarang ni dah dikeluarkan ataupun mungkin dinaikkan di tingkatan 3, 4, 5, 6, saya tak pasti sebab saya tak tengok lagi dia punya buku teks yang baru. Okay, cuma untuk komponen kecergasan berasaskan perlakuan motor dia ada 6 komponen. Kalau tadi ada 5 komponen, sekarang ni ada 6 komponen. Yang ni tak dalam buku So ini ialah untuk ilmu tambahan lah. Yang pertama ialah kuasa, yang kedua kelajuan, yang ketiga ketangkasan, koordinasi, imbangan, masa tindak balas. Sesiapa yang jadi atlet sekolah, kesemua ni awak akan buat sebenarnya. Dari kuasa, kelajuan, ketangkasan, koordinasi, imbangan, masa tindak balas ni semuanya awak akan diperlukan semasa setiap permainan kalau awak sebagai atlet sekolah. Kalau bukan atlet ni awak akan lebih kepada, kalau orang biasa dia akan berasaskan kesihatan. Tapi kalau awak atlet, awak kena ada dua-dua, berasaskan kesihatan dan berasaskan perlakuan motor. Maksudnya kalau total jumlah komponen kecergasan untuk atlet ialah 11 lah. Ataupun kalau orang biasa, awak kena mahir dalam 5 komponen berasaskan kesihatan. Okay, saya teruskan. Untuk prinsip fit, tingkatan 1 pada tingkatan 2 ada. So kalau saya ataupun Cikgu Diana beritahu apakah itu fit, F-I-T-T. Yang pertama F itu ialah frekuensi. Yang kedua ialah huruf I, intensity. Yang ketiga ialah time dan yang keempat ialah type. Kekerapan, tahap intensity, masa dan jenis dalam bahasa Melayu. Apa itu kekerapan? Kekerapan ialah kekerapan latihan. Biasanya untuk yang normal, untuk manusia biasa macam kita ataupun murid biasa yang tak terlibat dengan training ataupun tak terlibat dengan mana-mana sukan yang awak sebagai wakil sekolah, biasanya untuk kekerapan untuk obat aktiviti kecergasan 3 kali seminggu. Tetapi dalam buku teks dia tulis 5 kali seminggu. Bagi saya, kalau yang dulu ialah 3 kali seminggu. Yang tu minimum. Yang tu adalah untuk intensiti tahap kesukaran. Yang ni lebih kepada atlet lah ataupun awak sendiri nak mencabar diri sendiri pun boleh. Yang tu kita kira sebagai intensiti ataupun tahap intensiti, tahap kesukaran. Yang mana semakin tinggi intensiti, semakin
tinggi kadar degupan jantung ataupun awak punya heartbeat. Nanti saya terangkan apa itu heartbeat, apa itu denyutan nadi. Yang ketiga ialah untuk masa, peruntukan masa normal ialah 30 minit hingga 60 minit. Yang ni untuk orang-orang biasa. Tapi untuk atlet-atlet sebenarnya dia lebih daripada 60 minit setiap sesi latihan. Okay, atau untuk atlet profesional dia lagi lebih. Tapi untuk yang biasa 30 minit hingga 60 minit. Kalau nak jogging 30 minit okey. Kalau nak buat skipping 30 minit pun okey. Okay, yang tu untuk masa. Yang keempat ialah type ataupun jenis. Dia mesti mengikut komponen kecergasan fizikal yang kita nak train. So andai kata kita nak kuatkan bahagian kaki, kita kena ikut training bahagian kaki lah. Andai kata kita nak training bahagian tangan, sebab kita masuk acara lembing. Yang tu kita kena ikut training latihan untuk menguatkan bahagian tangan. Kalau nak kuatkan awak masuk acara larian, awak kena kuatkan bahagian kaki. Kalau masukkan acara bola jaring, awak kena kuatkan bahagian tangan. Tapi yang tu kita fokus kepada jenis sukan ataupun jenis training. Okey, yang seterusnya, yang ni untuk hari ni kapasiti aerobik, iaitu keupayaan individu untuk kekal melakukan satu aktiviti yang menggunakan tenaga aerobik dalam dalam suatu tempoh masa, yang mana tempoh masa ni dah lama lah. Kalau aerobik dia lama, kalau anaerobik dia sekejap. Kalau long distance, kita lebih kepada kapasiti aerobik. Ada dua aerobik dengan anaerobik. Itu nanti kita sentuh untuk sebab anaerobik dia tak ada dalam komponen kecergasan berasaskan kesihatan. Dia komponen berasaskan psikomotor yang kedua tadi. Okey, yang mana untuk kapasiti aerobik ni contoh aktiviti jogging ataupun senam aerobik. Kalau jogging lama kan, lebih pada 5 minit tu kira lama lah. Atau senam aerobik pun lama. Tak mungkin kita buat senam aerobik dalam masa 5 minit, tak mungkin sebab dia masa lama. Cara nak ingat dia, kalau senam aerobik, aerobik. Senam aerobik, aerobik. Cara nak ingat dia lah. Okay, yang seterusnya, ini saya nak sentuh sedikit untuk cara untuk formula Kavonen. Ini nama dia formula Kavonen. Sepatutnya kita sebagai murid biasa ataupun yang terlibat dengan atlet sekolah, kalau atlet sekolah memang awak kena tahu, ataupun nak tahu awak punya tahap kesihatan pun awak kena tahu. Yang pertama ialah kadar nadi latihan. Okay, yang dia punya formula ialah kadar nadi maksimum tolak dengan kadar nadi rehat darat dengan intensiti. Ya. Mohon semua pelajar beri fokus pada yang ini ya, kerana latihan awak berdasarkan kiraan karbonen ini. Okey. So beri tumpuan pada cara pengiraan ini. Harap maklum. Okey, terima kasih Cik Dana. Saya teruskan. Okey, untuk kadar nadi latihan, dia formula dia adalah kadar nadi maksimum tolak dengan kadar nadi rehat darat dengan intensiti latihan tambah dengan kadar nadi rehat. Untuk kelas A dengan B, sebab dalam buku dia tak ada kurungan. Cara nak kira ialah kadar nadi maksimum tolak dulu dengan kadar nadi rehat. Apa itu kadar nadi maksimum? Kadar nadi maksimum untuk awak punya peringkat umur ialah ni kadar nadi maksimum Ada berlainan. Kalau kadar nadi maksimum 220, sekarang ni awak umur 13 tahun, awak tengah tolak dengan umur. Untuk kadar nadi maksimum tingkatan 1 ialah 207. Maksud dia kalau awak training jangan sampai 207 ni. Kalau 07 dah sampai 207 apa yang degupan jantung, maksud awak dah lebih. Maksudnya awak boleh pingsan dan sebagainya, awak boleh dehidrasi dan sebagainya. Sebab tu untuk kadar nadi latihan, kalau tengok intensitas latihan dia takkan sampai 100. Kalau sampai 100, maksudnya awak akan punya kadar nadi maksimum dia akan mungkin sampai 207 ni. Dia punya intensiti. Okay. So dia ada kaitan dengan intensiti latihan dan kadar nadi latihan. Semuanya berkaitan. Okay, untuk kadar nadi rehat, kena ambil kadar nadi ataupun denyutan nadi pada waktu pagi selepas bangun daripada tidur. Okay, maksudnya untuk tempat cari nadi, boleh tengok saya punya kamera. Saya pinkan saya punya ni sekejap. Saya pinkan saya punya kamera. Saya dah sentuh dekat kelas 1A. Kadar nadi, yang ni adalah silibus buku lama ada dia, cara ambil nadi. Dalam buku baru ni tak pasti. Rasanya macam tak ada. Dua tempat. Yang pertama, pergelangan tangan kiri. Dan dalam buku teks lama ada.
Awak nampak kiri ke kanan ni? Terbalik. Tangan saya angkat kiri ke kanan? Saya angkat kiri ke kanan ni? Kiri. Kalau nampak terbalik tu saya angkat tangan kiri tangan kiri. So tangan kiri awak letakkan 2 jari, jari telunjuk dan jari tengah. Awak buat macam ni. Peace. Tapi harap makan lah. So awak letak dekat awak punya nama dia kat sini pergelangan, tak pasti punya nadi panggil apa, tapi kat sini kita panggil carotid, sini kita panggil dia carotid artery ataupun artery carotid, dalam sains ada. Dia punya saraf kat sini. So tekan, awak akan rasa dagupan nadi awak kat sini. Kenapa kita tak ambil sebelah kanan? Boleh tak ambil sebelah kanan? Jawapan dia boleh. Tapi sebelah kanan dia kurang tepat. Sebab apa? Sebab jantung kita sebenarnya, kedudukan jantung kalau dalam sains dia lebih menghala kepada bahagian kiri. Sebab tu lebih valid ataupun lebih sah untuk pergelangan tangan kiri. Okay, ambil dalam masa 1 minit lepas bangun tidur. Bangun tidur ni dia ada syarat juga ni. Anda kata awak bangun tidur masa tu mimpi ngeri kan? Mesti nafas awak macam tu kan? So tak boleh. Dia nak bila awak bangun tidur dalam keadaan yang rehat tanpa gangguan mimpi ngeri, jumpa hantu ke, tak ada. Kalau tak ada yang biasa-biasa, bangun boleh ambil nadi. Bangun, duduk, ambil nadi. Dalam masa 1 minit. Itu ialah kadar nadi rehat. Okay, kadar nadi rehat yang valid ataupun yang sah ataupun yang paling tepat awak kena ambil selepas bangun daripada tidur. Cara dia kat sini, dekat pergelangan tangan kiri, tengok saya punya ni. Okay. Carilah biasanya kat sini. Okay. Yang kedua, awak boleh ambil dekat sini. Dekat awak punya leher. Dalam masa tempoh 1 minit juga. Sebab tu cara ambil nadi ni penting sebab awak nak buat latihan kiraan nadi semasa latihan pula nanti. Okay. Saya teruskan dengan saya punya pembentangan. Saya ada masa lagi 10 minit ni. Ringkas je hari ni. Okay, kadar nadi maksimum saya ada sentuh tadi 207. Kadar nadi rehat saya dah sentuh. Intensiti latihan saya kita tengok apakah itu intensiti latihan ataupun bebanan. Kita panggil dia bebanan ataupun kita panggil kesukaran. Darab nadi rehat ni dah sentuh semua. Ini boleh hafal, ini kena hafal. Maksimum, tolak rehat, darab intensiti tambah dengan kadar nadi rehat. Ini ada dalam konteks kalau tak faham. Dia kena mesti buat yang depan dulu. Lepas tu darab intensiti baru tambahkan dengan kadar nadi rehat. Okay. Yang seterusnya Intensity biasa dalam percentage ya? Betul. Intensity latihan dalam percentage ni zone intensity. Okay, percentage dia ni adalah zone intensity latihan. Sangat tinggi 90% hingga 100%. Untuk awak punya level biasanya kita ambil 80% hingga 90% saja. Itu paling tinggi. Ataupun untuk murid biasa awak boleh ambil sangat rendah 50% ataupun 60%. Kenapa? Sebab awak nak melakukan lakukan aktiviti fizikal. Tak bolehlah bila masa nak buat nak tingkatkan otak kecergasan, tiba-tiba awak lari 1 jam terus. Tak mungkin. Mungkin awak boleh lari dalam 10 minit dulu. Lepas tu naikkan intensiti 20 minit, naikkan intensiti lagi 40 minit, baru awak boleh 1 jam. Dia tak boleh terus naik 90, tak boleh. Dia kena mesti ikut peningkatan dan dia ikut dia awak punya kategori lah. Kalau awak orang biasa, awak boleh buat 50%, 60%, 80%, 70% untuk awak tengok kita punya kegunaan. Pengurusan berat badan, contoh awak dah lebih berat badan, awak boleh guna yang ni. Ataupun untuk recovery, awak boleh gunakan yang ni. Maksudnya awak dah injured, contoh awak lari injured, awak boleh gunakan dalam 60% ataupun 70% dia punya intensity. Masukkan dalam formula tadi. Untuk awak punya atlet biasanya kita ambil sederhana dengan tinggi. 70%, 80% sehingga 100%. Tapi untuk peringkat kita ni, dekat sekolah kita 90% yang sahaja. Tinggi dan sederhana sahaja. Okey, jelas yang ni? Jelas? Jelas tak? Masuk ke dalam formula tadi. Okey. Intensiti latihan dalam darab dengan berapa persen ataupun berapa peratus punya intensiti latihan. Ikut yang kita nak. Yang ni kita pilih lah.
Tak diberikan, contoh awak kata saya nak 80%. Darablah berapa kadar nadi yang sepatutnya awak dapat semasa latihan. Okey, yang terakhir untuk contoh latihan yang awak boleh buat untuk meningkatkan kapasiti aerobik. Yang pertama jumping jack ataupun lompat bintang. Yang kedua lah burpee. Burpee, bila saya sebut burpee, kena tahulah. Terutamanya atlet kena tahu burpee. Yang ketiga skipping. Yang ini kita akan buat nanti. Minggu depan kita akan sentuh tentang skipping ni. Dan yang ketiga skipping, yang keempat naik turun bangku. Yang ni pun bagus untuk awak punya aerobik. Aerobik ni lebih kepada awak punya jantung sebenarnya. Okey, itu sahaja kot daripada saya. Cik Dana ada nak tambah apa-apa tak? Tak ada. Untuk berapa, sekarang tengok berapa minit. 5 minit lagi. Latihan yang saya dah berikan tadi semua dah tengok ke? Respon? Dah. Okay, Dah tengok kalau tak? dah, Ha. cuba buat sekarang. Cuba buat sekarang. Awak letakkan intensity tu 60%. So awak kira, boleh dapat tak? Sekejap, saya tunjuk sekejap. Dia punya soalan. Sekejap. Akak send dekat WhatsApp kan? Kat Telegram papak- ada, kat WhatsApp pun ada. Saya paparkan dekat saya punya screen. Kalau yang tak ada lagi, yang tak masuk lagi, yang tak tengok lagi kan. Saya paparkan dekat dia punya screen. Kadar nadi latihan, kadar nadi rehat, kadar nadi maksimum awak dah tahu berapa. Masukkan berapa kak? Dia punya ni 60%. 60%. Intensity. Cuba kira. Saya share screen jap. Okay, kita buat sama-sama. Jadi kalau awak ada soalan, awak boleh terus tanya soalan sementara ada 5 minit lagi. Betul. Senang. Mana ni? Mana? Sekejap, saya download jap. Tak keluar download ni. Boleh kira? Ada yang dah dapat jawapan? Ingat, kadar nadi maksimum awak 207, intensity lah 60%. Yang ni dah dalam GC kan? Tak kena buka urut lah dia gambar. Mesti confuse kadar nadi rehat kan? Tak ambil waktu pagi. Kadar Katakan nadi rehat. kita berikan nadi. Kita berikan nadi kat Cikgu Sufian. Okey, kita berikan nadi rehat. Nadi rehat kita ambil 65. Okey. Nadi rehat 65. semua catatkan 65 yang ada dalam ni. Cuba kira. 65 tu dah darab 6 tau. 65 dah seminit dah tu. Dah darab 6 lagi. Memang dia banyak lah. 60. Maksudnya 65 dah tak payah darab dah. Tak perlu darab dah. Memang 1 minit, saya bagi untuk 1 minit. Sekejap saya paparkan. Dia ada slow dah saya punya PC. Berat dah tu, macam-macam dah kot. Dia banyak video. Dah sekarang. Boleh dapat jawapan? Saya share Kalau dah kat dapat screen. jawapan, boleh type dekat message ataupun buka mic. Kita nampak tak? Screen yang tak tengok lagi soalan tu. Belum, tak ada paparan. Dismiss. Tak ada. Ya, lagi sekali saya share. Jadi. Nampak tak? Belum. Tak. Intensity dah ambil 70 kak?
soalan tu, intensity dia 60? 70. 70. Oh. Okey, intensity 70. Dia dah tetapkan di situ, intensity 70%. Jadi Tu nampak? Nampak kan? kadar nadi maksimum awak iaitu Maksimum 207. nampak? Kadar nadi maksimum 207 tolakkan Okey. dengan kadar nadi rehat 65. Betul. 207 tolak 65. Awak akan dapat 142. ni, 142. Darab dengan 70%. 70%. Ataupun 0.7. Darabkan dengan 0.7. Ya. Tambahkan dengan kadar nadi rehat. Yep. Dapat Tambahkan dengan kadar nadi rehat tadi 65. Okey, jawapannya berapa? Siapa dah dapat? 207 tolak dengan 65 darab dengan 0.7 tambah dengan 65. Siapa dapat jawapan? Wih, beribu-ribu dia dapat tu. Salah tekan tu, Akif. Salah. Pastikan hati-hati dengan tambah tolak darab bahagi. Tu Simbol awak lagi tu bahaya. kurungan. Kadar nadi maksimum tolak dulu kadar nadi rehat. Buat 105. Bukan. Yang ni 70%, 0.7. 105. Akak dapat apa tak? Tak dapat lebih ni. 100 lebih. 100 lebih. Dia punya tata cara mana marker? Tata cara awak Macam matematik sila. Dalam kurungan tu dulu. Kurungan berapa tadi? Apa dia punya 207 kan? 207 tolak 65 dapat 142. Tolak 65. Ni buat ini dulu. Darab dengan 70%. 0.7 darab tambah dengan 65. Ni macam ni. Nampak? Awak tengok sampai kamera, jangan tengok skrin. Saya pin tu. Tak saya kamera. Ni pun dia penjalan kira. Mesti ada kurungan. Mesti yang Hakim ni mesti dia tak letak kurungan tu. Dia tekan kereta. Tapi tak letak kurungan. Bila awak tak letak kurungan, dia akan darab ni dulu. 65 darab ni dulu. Salah. Awak kena letak kurungan. Kadar nadi maksimum tolak dengan kadar nadi rehat. Ataupun kira yang tu dulu. Kira asing dulu. Dapat apa jawapan? Yang lain dapat berapa? Cuba kita tengok siapa yang betul. Sharekan jawapan awak. Tak apa, salah pun tak apa. Jadi kita tahu awak tu salah ke betul. 70%. Oh, tak ada respon ni. Takut dia. Jangan takutlah. Sharekan je jawapan awak. Salah pun tak ada masalah. Share je. Kadar nadi maksimum 207 tolak dengan 65. Kita ambil contoh 65 lah. Lepas tu darab dengan jawapan tadi darab dengan 0.7. Lepas tu tambahkan dengan 65 balik kadar nadi rehat awak tu. So akan dapat. Ya. Dan dapat jawapan. Saya dapat lain ni. Saya dapat lain. Okey, Nur Humairah. Betul. Nur Humairah betul. Jawapannya 164.4 kadar nadi latihan. Betul. Itu adalah kadar nadi latihan awak. Itu 70%. Okey. Jadi kalau awak nak buat latihan, bila awak buat aktiviti, nadi awak akan capai sehingga 165 lah. Yep. Dia tak ada perpuluhan nanti bila kita kira nadi. So kita bundarkan saja 164 atau 165 macam itulah in between. Yang tu untuk kadar nadi maksimum awak. Kalau contoh kalau dah lebih 180 awak kena rehat dulu. Tak boleh teruskan latihan. Kalau contoh nadi awak 170 dah lebih kan? Tadi 165 kan? Dengan 70% sepatutnya awak kena rest dulu. Tak boleh tak teruskan. Kalau teruskan awak akan jadi KO. Confirm. Sebab tu pentingnya kadar nadi rehat awak tahu.
keadaan nadi latihan yang kita tahu. Sebab kita nak tahu sampai mana awak boleh kena berhenti. Contoh awak lari, kita contoh kita ambil masa awak lari dalam 2 jam. Kita check apa yang nadi. Awak boleh pergi lagi tak? Sepatutnya boleh pergi lagi, sebab tu jangan tipu dia punya big test. Awak tak boleh nak tipu saya lah. Cikgu saya dah tak boleh nak penat dah lari. Saya check punya nadi, baru berapa. Sepatutnya sehingga 165 punya nadi awak boleh pergi. Tu maksimum. Kurang? Kalau awak pergi lebih, jantung awak akan berhenti berdegup. Boleh kemungkinan tinggi. Bahaya. Boleh ni. Maksudnya dah ada jawapan 164.4. Cuma nanti mungkin awak boleh ambil keadaan nadi rehat sendiri. Untuk jawab yang ni, awak boleh buat keadaan nadi rehat sendiri untuk awak punya simpanan. Berapa yang awak boleh nak training, berapa lama. Intensity ni, saya tak sentuh lagi. Intensity dia boleh jadi bebanan, dia boleh jadi masa, dia boleh jadi jarak. Untuk yang long distance, dia boleh jadi dia punya pace tu. Ataupun setiap langkah, berapa langkah. Okay, untuk intensity yang tu untuk atlet lah sekolah. Untuk yang ni asal ni untuk intensity, biasanya kita perlukan masa. Kita main dengan masa. Berapa lama masa tu ataupun blip test. Itu boleh tengoklah dia punya intensity. Okey, itu sahaja Coach Cik Dana untuk hari ni. Ya betul. Jadi nanti latihan ni, cara pengiraan tadi tu untuk yang latihan, awak boleh upload di GC. Saya nak awak cuba sampai berjaya untuk masuk GC sebab memang kita wajibkan untuk GC. Sekolah wajibkan untuk GC. Cuba sehingga berjaya. Dan itu sahaja daripada saya. Awak kira, dia punya ni awak kira, bila dah kira awak ambil gambar. Bila dah ambil gambar, awak post balik dalam GC. Tanda awak dah buat dia punya tugasan. Senang je sebenarnya kan, ikut je. Kalau tak ada printer, tulis balik dalam buku nota, tulis, ambil gambar, hantar dekat GC. Okay. Itu saja kot. Untuk nota tu awak boleh print saya benarkan untuk awak print dan tampal di buku nota tu. Betul. Tak ada masalah. Untuk nota yang ni, saya akan upload lepas ni. So ikut yang Cikgu Dana post tu, so nanti saya akan upload ikut nota ni, nota tambahan lah untuk awak. Untuk salin pun tak apa, tak ada masalah. Ilmu tambahan untuk awak sebenarnya. Sebenarnya saya ambil dalam buku teks je. Saya ringkaskan lagi dalam bentuk peta minda sebenarnya. Kita saja kot Cikgu Dana, boleh? Itu saja. Tadi tak buka. Tadi tak buka dia punya kelas tu. Kita tangguhkan kita punya kelas dengan tasbih kifarah dan surah An-Nas. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Okay, itu saja daripada saya dan Cikgu Dana. Apa yang baik itu datang pada saya, apa yang kurang itu datang apa yang baik itu datang pada Allah, apa yang kurang itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Saya minta maaf dan kata terkasar bahasa, terlajak kata, terlanjur bicara sepanjang kita punya kelas hari ini, insya-Allah. Untuk minggu kita akan ada live, minggu depan pun akan ada live. Kita tak sempat boleh tengok saya punya channel YouTube. Itu saja daripada kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih yang masuk live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam cikgu. Awak boleh hantar. Awak boleh hantar yang 164 ataupun yang awak punya sendiri. Boleh hantar dua.